Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaim bin Muhammad Zaki. Anda semua boleh panggil saya Cikgu Zaim. Okey, hari ini saya akan mengajar secara ringkas tentang annealing ataupun proses sepul lindak. Okey, proses sepul lindak merupakan proses rawatan haba yang sangat banyak digunakan untuk meningkatkan kemuluran dan mengurangkan kekerasan bahan. Perubahan kekerasan dan kemuluran ini adalah hasil pengurangan dislokasi struktur kristal bahan yang telah disepuh ataupun yang telah mengalami proses annealing. Proses sepul lindak sering dilakukan setelah bahan mengalami proses pengerasan atau kerja sejuk untuk mencegahnya dari kegagalan rapuh atau membuatnya lebih mudah untuk kita teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, sepul lindak ini lebih dikenali sebagai pemanasan bahan kepada suhu yang melebihi suhu kritikal atas dan diikuti dengan proses penyejukan yang perlahan di dalam ketuha ataupun dengan proses penyejukan menggunakan media-media lain, seperti kita rendam ke dalam air, kita rendam ke dalam minyak, ataupun kita biar dia sejuk dengan begitu sahaja di luar, ataupun kita biar dia sejuk di dalam ketuha. Okey, proses sepul lindak juga dilakukan ke atas kepingan logam atau komponen-komponen yang telah dikerja sejuk, seperti tempaan dan tuangan. Macam mana kita tengok contoh seperti orang menempa, membuat pedang, membuat pisau kan. Itu salah satu merupakan contoh proses sepul lindak. Okey, sepul lindak ini dia akan menyebabkan keluli menjadi lembut, dan dengan berlakunya proses sepul lindak ini kita mampu memperbaiki lagi keboleh mesinannya ataupun kita panggil machinability. Okey, selain itu, sepul lindak juga menghapuskan tegasan dalaman yang dihasilkan dari rawatan terdahulu seperti gelekan, tempaan dan penunjukan yang tidak seragam. Selain itu juga, proses ini dapat menghaluskan biji-biji yang kasar. Okey, kat sini saya akan terangkan sedikit. Sepul lindak ini terbahagi kepada 3. Okey, sepul lindak pertama ialah sepul lindak penuh ataupun dikenali sebagai full annealing. Yang kedua ialah sepul lindak proses ataupun subcritical. Dan yang terakhir sekali ialah sepul lindak perseveran ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita boleh panggil spheroidizing. Okey, untuk sepul lindak penuh pula kan, sepul lindak penuh ini selalunya dikenakan ke atas kedua-dua jenis besi yang sama ada rendah karbonnya ataupun tinggi karbonnya. Maksudnya sepul lindak penuh ini boleh dikenakan ke atas besi yang mempunyai rendah karbon dan besi yang mempunyai tinggi karbon. Jadi full annealing ni boleh digunakan kepada dua jenis besi ataupun keluli yang mempunyai rendah ataupun tinggi karbon dia. Okey, selalunya kalau untuk sepul lindak penuh ini, keluli yang rendah karbonnya selalunya pemanasannya menggunakan suhu 25 ke 50 darjah Celsius di atas garis kritikal. Untuk keluli yang berkarbon tinggi pula, selalunya sepul lindak penuh menggunakan suhu yang 50 darjah Celsius di atas garis kritikal bawah. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kepada sepul lindak proses ataupun subcritical. Biasanya sepul lindak proses ini dilakukan kepada keluli yang berkarbon rendah. Untuk sepul lindak proses selalunya akan menggunakan suhu 650 darjah Celsius ke 700 darjah Celsius. Biasanya sepul lindak proses ini dilakukan ke atas alloy yang mengalami ketegasan-ketegasan teruk setelah dikerja sejuk. Dan terakhir sekali ialah sepul lindak perseveran ataupun spheroidizing. Proses ini digunakan untuk keluli yang berkarbon tinggi. Selalunya pemanasan yang berlaku untuk proses sepul lindak perseveran ini
selalunya pada takat suhu 650 darjah Celsius hingga 700 darjah Celsius. Jika kita panjangkan proses pemanasan ini, dia boleh menambahkan kemuluran dan mengurangkan kekuatan. Proses sepolindak digunakan untuk, maafkan saya, kita akan pergi kepada tujuan proses sepolindak. Proses sepolindak digunakan untuk mengurangkan kekerasan dan meningkatkan kemuluran. Proses ini mampu mengubah sifat mekanikalnya. Proses ini boleh meningkatkan keboleh bentuk bahan. Ini bermaksud jika sesuatu keluli itu dikenakan proses sepolindak, bentuknya kita boleh membuat bentuknya. Ini bermaksud keluli tersebut menjadi lembut dan kita boleh mengubah bentuknya. Bahan keras dan rapuh sukar dibengkokkan atau ditekan dapat menimbulkan keretakan bahan. Proses ini membantu menghilangkan risiko tersebut. Proses ini juga dapat meningkatkan kemampuan mesin. Bahan yang sangat rapuh dan boleh menyebabkan penggunaan alat berlebihan. Proses ini mampu mengurangkan kekerasan bahan melalui, maafkan saya, proses ini dapat mengurangkan kekerasan bahan. Seterusnya, proses ini menghilangkan tekanan yang tinggal. Tekanan sisa boleh menyebabkan keretakan dan komplikasi mekanikal yang lain. Dan salahnya adalah yang terbaik untuk menghilangkannya. Kita akan pergi kepada proses sepolindak. Ada 3 tahap, iaitu yang mula-mula ialah pemulihan. Pemulihan ialah haba yang diterima oleh logam supaya menjadi daya pendorong untuk penyusunan semula dislokasi ke susunan tenaga yang lebih rendah dan stabil. Seterusnya, tahap penghaburan semula, iaitu mekanisme penghaburan semula berlaku apabila inti terpencil menjadi lebih besar dalam biji-bijian dan ada batas butiran ini yang mempunyai tahap perubahan bentuk yang lebih besar. Proses terakhir ialah pertumbuhan biji-bijian. Pada tahap ini, biji-bijian akan tumbuh lebih perlahan dan menghasilkan biji-bijian yang relatif seragam, iaitu pertumbuhan bijian normal. Okey, kesan sepolindak ini telah memberi kesan kepada struktur mikro. Kita boleh lihat pada gambar rajah yang saya telah sediakan di dalam learning aid saya. Beberapa gambar rajah telah saya berikan, iaitu daripada struktur kerja sejuk sehingga proses sepolindak yang berada dalam suhu yang tinggi. Kita boleh lihat di dalam gambar rajah tersebut, struktur kerja sejuk ini kita nampak seperti sedikit sahaja retakannya. Apabila semakin tinggi proses pemanasan berlaku, kita akan lihat di dalam struktur mikro corak retakan semakin banyak. Okey, kita ada beberapa kesan sepolindak terhadap kekuatan tegangan keluli. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada kekerasan keluli dan ia juga memberi kesan kepada kemuluran keluli. Okey, kajian telah membuktikan apabila sesuatu keluli dikenakan proses sepolindak, semakin tinggi haba yang dikenakan, semakin rendah kekuatan tegangan keluli tersebut. Selain itu, kesan kepada kekerasan keluli pula, kekerasan keluli semakin berkurang apabila semakin tinggi suhu yang dikenakan kepada keluli tersebut. Dan terakhir sekali, proses ini juga memberi kesan kepada kemuluran. Semakin tinggi suhu yang dikenakan kepada keluli tersebut, maka semakin tinggi kemuluran yang berlaku kepada keluli tersebut. Okey, sekian sahaja daripada saya. Pengejaran secara ringkas tentang sepolindak ini. Yang selebihnya awak semua boleh rujuk nota yang saya berikan. Okey, sekian daripada saya. Setakat ini saja sesi pengejaran saya pada hari ini.